Okey, so kini tinggal Ziyong dan Liu Darren untuk menggalas cabaran Malaysia di perseorangan lelaki. Darren akan bertemu pilihan pertama kejuaraan Victor Sasson esok, manakala jika Ziyong atasi Naroka sudah pun mengatasi Naroka, dia perlu berdepan sama ada H. Pranoy ataupun Chico Aura Dwi Wardoyo di suku akhir nanti. Okey, Adeline, kita minta langsung dengan dua wartawan yang berkampung di Axiata Arena sejak awal pagi lagi untuk liputan terbuka Malaysia 2023, iaitu Muiz Aziz dan juga Syifa Nasir. Hi guys, you all okay? Hang in there sikit lagi je. Lepas lintas langsung ni dah boleh balik ya. Alright. Okay. Hari ini buat hari kedua tapi dah penuh dengan kejutan dan juga drama. So saya dan Adeline juga macam tak percaya sebenarnya bila Lizija boleh tumbang di tangan Naroka. Ada beberapa comeback especially di hujung set ketiga, tapi sebaliknya yang berlaku. Mungkin Syifa boleh tolong jawabkan. Ya, mungkin satu kekecewaan bagi satu negara lah apabila perseorangan lelaki utama terkandas di pusingan 32. Kalau kita lihat daripada game tadi, Lizija mendominasi perlawanan pertama, tetapi bila masuk set kedua, Lizija terpaksa berputih mata sedikit terhadap Naroka yang mungkin sudah melihat corak perlawanan Lizija, dan masuk ke set yang ketiga pula nampak sengit sebab Lizija nak kembali, nak mencuri balik mata daripada Naroka, tetapi mungkin macam Lizija cakap tadi, faktor angin dan juga dia terpaksa terimalah keputusan walaupun dia dah berikan 100%, dan dia harapkan tahun ni sebenarnya dia boleh buat comeback setelah tahun lepas dia terpaksa melupakan terbuka Malaysia disebabkan kecederaan. Syifa banyak kali mengeluh, Macam tu kan kita tanya. Macam tu. Okey, tapi Muiz juga bersama dengan Syifa apabila game dah habis, dan Muiz juga menemubual Zija kan. Ada apa-apa lagi tak yang mungkin dia kongsikan atau vibe dia, apa yang Muiz boleh kongsikan tentang aura Zija lepas kekalahan tu? Alright, Edwin, so apa yang saya boleh tambah daripada poin-poin Syifa sebenarnya adalah sudah pasti beberapa fans ke atau ada beberapa orang akan tertanya adakah keputusan Zija untuk turun ke terbuka Malaysia tanpa coach, dan adakah itu keputusan betul atau salah. Ini adalah respon Zija. Walaupun dia kalah kepada terbuka Malaysia ini first tournament tanpa coach, dia mati-mati tak akan menyesal dengan keputusan dia. Dia akan stick dengan keputusan dia seperti mana dia cakap. Dia dah try his best, tetapi ini resultnya dan kita perlu terima. Dan selain itu kita boleh lihat Zija sebenarnya memang main all out. Dia tidak memberi peluang senang untuk Naroka meraih mata, tetapi malangnya Kodai Naroka adalah satu pemain yang sedang meningkat naik, mempunyai momentum, apatah lagi daripada tahun lepas. Dalam masa 5 bulan sahaja dia ranking dia meningkat dari 43 sehingga nombor 7, dan kini tadi saya sempat menemubual dia, sasaran dia pada tahun ini adalah untuk naik sehingga top 5 in the world. Jadi saya sudah pasti ia memang satu perlawanan yang sedih bagi Zija, tetapi kita harus terima keputusan tersebut, Ed dan Su. And maybe ini patut jadi macam wake up call ya untuk Zija. Mungkin ini adalah dia percaya a part of dia punya proses lah untuk sampai ke peak kan. Okey, berdasarkan persembahan Eng Ziyong tadi, mampukah dia, sebab dia kini menjadi antara sandaran utama negara, mampukah dia tundukkan Naroka? Sebab selepas penyingkiran Zija, all the hopes is for Ziyong. Syifa? Apa yang saya boleh katakan tentang perlawanan Eng Ziyong dan Naroka ini, sudah pasti favourite akan menjadi Naroka lah, sebab macam saya katakan tadi, dia mempunyai momentum dengan kejohanan-kejohanan yang dia sertai, dengan ranking yang dia mendadak naik. Selain itu, kalau kita lihat dia beberapa kali telah menentang Victor Sasson, itu ranking nombor 1 dunia, dan dia berjaya menarik perlawanan tersebut sehingga set penentu. Tetapi kita harus percaya kepada Eng Ziyong yang dia mampu memberi cabaran yang hebat kepada Naroka ini, kerana kita bermain di home ground. Jadi dengan harapan sorakan daripada penonton mampu membantu dia untuk mempamerkan aksi yang lebih memberangsangkan. Selain itu, dia juga tiada tekanan untuk perlawanan ini kerana
Naroka mempunyai ranking yang lebih tinggi manakala Ziyong ranking yang lebih rendah. Jadi dia akan memasuki perlawanan ini sebagai seorang underdog, Ed dan Su. Okey. Cuma sayangnya kita tak dapat nak tengoklah pertembungan antara Ziyong dan juga Zijia di pentas terbuka Malaysia kali ini. Okey, tapi kita sudah pun melihat pertembungan di antara dua wakil bergu wanita negara iaitu Goh Pei Ki dan juga Teo Mei Sing yang mengejutkan lawan senior mereka iaitu Vivian Hu dan juga Chiu Sin. Mungkin Muiz ataupun Syifa, anda boleh kongsikan apa peluang mereka berdepan pasangan daripada China untuk ranking ke-7 pula tu? Macam mana? Mungkin Syifa boleh mulakan dengan poin dia apa dia nak kongsikan tentang bergu wanita inilah. Itulah Syifa macam malu-malu kan? Silakan Syifa. Okey, kalau kita pandang dari segi realistiknya, bergu wanita daripada Malaysia ni Teo Mei Sing dan juga Goh Pei Ki ni baru saja digandingkan. Jadi untuk menentang pasangan daripada China tu yang menghuni ranking ke-7, mungkin daripada realistiknya sedikit sukar sebab tadi pun mereka ada cakap yang mereka tak sempat berlatih dalam tempoh jangka masa yang panjang dan juga Mei Sing dia lebih berlatih untuk dalam kategori mixed double. Jadi untuk Syifa sendiri dia punya percentage untuk menang adalah mungkin 30-70 terhadap pasangan daripada China tu. Tunus kan akan ada upset. Itulah. Itu antara yang mungkin boleh jadi highlight lah bagi hari-hari berikutnya untuk terbuka Malaysia ni, Ed. Ya, sebab Mei Sing ni cukup hebat sebab dia juga ada dalam perlawanan mixed doubles lah macam kata Syifa tadi dengan Pang Ron esok kan. Macam mana Muiz lihat sejarah mereka menentang Gikel dan Delru dari Perancis? Ini kali pertama mereka akan bertemu, tetapi apa yang dikongsikan oleh Mei Sing sendiri adalah sebenarnya apabila bergandingan baru ini mereka tiada tekanan berbanding gandingan yang lama. Jadi mereka bermain dengan status underdog. Mei Sing sebenarnya lebih suka bermain dengan status itu. Ia memberi mereka ruang untuk melakukan pukulan dengan penuh keyakinan ini kerana mereka tiada ekspektasi terhadap mereka. Jadi Mei Sing sendiri yang menyatakan bahawa dia lebih yakin untuk beraksi dengan gandingan baru berbanding kalau berganding dengan seseorang itu untuk tempoh yang lama. Rupanya baru pertama kali mereka akan berjumpa. Menarik. Interesting. Ya. Akan masuk dalam dia punya lipatan sejarah karier mereka. Head to head. Okey, ini soalan yang saya rasa paling sukar untuk hari ini untuk Syifa dan juga Muiz. Saya nak tanya Syifa lah sebab saya pasti ini adalah terbuka Malaysia pertama yang Syifa cover. So nak tahu untuk planning hari ketiga, Syifa dan Muiz akan buat apa? Syifa boleh tolong kami terangkan apa agaknya planning korang, mungkin nak bawa jalan-jalan. Tadi Muiz dah bawa kita pergi ke Juara Fest. Dan hari inilah untuk hari ini. Nanti kita akan kongsikan dan Syifa semalam dah bawa kita jalan-jalan dalam Axiata Arena. So apa lagi planning korang untuk hari ketiga nanti? Esok kita akan beri juga cover untuk semua match Malaysia dan itu akan saya lah akan ikut ketua saya Muiz, dia akan menyenaraikan masing-masing punya tugas. Tetapi untuk saya punya nak highlightkan lah, ada seorang ni saya punya dalam hati sendiri nak cover dia sebab dah hari kedua, dah 2 hari berturut-turut ni, mungkin hari ketiga esok dia ada. Saya rasa macam nak interview dia sebab kan Su dengan Ed, sebab dia datang ke sini, dia memakai tanjak bendera Malaysia, membawa kompang dan dialah antara orang-orang yang kuat dalam memberi laungan Malaysia dan ramai yang menyambutnya. Jadi kalau esok pun dia datang di sini, saya ingin interview dia, nak tahu semangat dia yang dia bawa tu dan juga kalau esok dia ada suara juga saya amat nak tahulah apa rahsia dia. Dah 3 hari berturut dia menjerit dalam gelanggang. Dalam gelanggang pula masa dia tengok match. Dekat luar gelanggang lah, bukan dalam gelanggang bahaya tu. Okey. Kapten Muiz, Kapten ada apa-apa boleh kongsi atau nak tambah lagi tentang planning esok?
Planning esok seperti yang dikatakan Syifa tadilah, sudah pasti kita akan cover semua match Malaysia dan mungkin beberapa perlawanan yang menarik yang daripada pemain-pemain antarabangsa. Dan macam Syifa cakap, saya tahu dia cakap tentang siapa, sebab penonton itu sebenarnya bukan sahaja di Terbuka Malaysia dia hadir, tetapi di All England, di Thomas and Uber memang setiap kejohanan dia mengikuti dan memberi sokongan kepada pemain-pemain Malaysia kita. Jadi saya rasa pada hari esok pun dia akan datang. Jadi nantikanlah laporan Syifa Nasir untuk Nadia Arena nanti. Betul tu. Dia kalau Terima kata kasih, Muiz. anda minat badminton, mesti akan perasan lah uncle ni Uncle, berada di pakcik tepi ni. gelanggang kan. Dan esok saya mendoakanlah bahawa Syifa dapat menemu bual dia untuk kita sama-sama menyaksikan apa kisah di sebalik seorang penyokong setia bagi sukan badminton bertahun-tahun. Betul tu, Ed. Syifa dengan Muiz daripada pagi tadi dekat Axiata Arena. So please, kita akan lepaskan you all pergi rehat cukup-cukup untuk cover lagi untuk hari ketiga. Ya, cameraman pun sama-sama penat tu. So boleh. Tadi dia rest tunjuk dulu. jam dah cameraman. Okey, terima kasih. Thank you. Take care. Terima kasih. Alright.